Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi perjalanan petang ini. Hari ini 5 Mac 2014. Saya Zulkifli Bujang akan terus bersama dengan anda. Tapi ini masanya untuk kita bersama dalam program SMS. Apa tu SMS? Mari kita bersama dengan orang yang akan mengendalikan programnya pada minggu-minggu yang berikutnya lah. Pada hari ini kita bawakan pengenalan tentang program SMS ini. Irfan Khairi merupakan tokoh online kita. Wah, tokoh online. Boleh InsyaAllah boleh. Okey, Irfan, apa khabar? Kau baik, Alhamdulillah. Lama dah tak jumpa Irfan. Itulah lama sangat. Lama sangat. Jadi ini orang kata tu buat kemunculan kembali, comeback Boleh lah kira-kira comeback jugalah Zul. Okey, pastinya apabila lama menyepikan diri, khususnya di Bernama Radio 24 ini, dan apabila kembali pastinya muncul dengan sesuatu package yang barulah untuk pendengar-pendengar kita. Apa agaknya yang menariknya? Okey, apa akan saya kendalikan insyaAllah untuk minggu-minggu akan datang. Setiap hari Rabu jam 5.15 hingga pukul 6 petang adalah program SMS ataupun strategi media sosial, di mana saya akan kongsikan teknik-teknik perniagaan internet menggunakan media sosial kepada pendengar-pendengar Radio 24. Zaman sekarang ni Zul, perniagaan kalau tak guna internet memang tak sah, memang kita akan ke belakang. So jadi insyaAllah apa yang saya akan sampaikan adalah bagaimana nak menggunakan media sosial daripada seawal-awal. Blog adalah antara media sosial yang terawal kita gunakan, ke Facebook, ke YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram dan lain-lain juga. Okey, apa sebenarnya konsep rancangan SMS ni? Okey, konsep rancangan SMS ni adalah program buat bicara di mana saya juga setiap minggu akan menyampaikan satu topik yang khusus. Contohnya topik akan datang pada minggu hadapan, kita akan kongsikan mengenai blog. Blog ni asal usulnya daripada perkataan weblog, tapi adalah orang kreatif dia ambil huruf B hujung web tu dan log, jadilah blog. So jadi kita akan kongsikan mengenai blog, betapa pentingnya blog untuk perniagaan. Mungkin ramai dah kata blog ni dah tak relevan. Sebab apa? Facebook dah ramai orang menggunakan Facebook. Bagi kita yang mempunyai blog, mungkin dah lihat juga bahawa orang yang komen kat blog sekarang ni kan dah tak macam 3-4 tahun dulu. Kalau 3-4 tahun dulu mungkin berpuluh-puluh orang komen, tinggalkan komen di blog kita. Hari ni kan yang tinggalkan komen mungkin seorang dua. Kalau nasib tak baik, tak ada orang mengkomen kat blog kita. Tetapi sebenarnya blog ni masih lagi relevan untuk hari ni, terutamanya contoh untuk enjin pencari. Seperti Google, mereka masih lagi sukakan blog kerana blog mempunyai informasi. So jadi topik insyaAllah topik minggu depan kita akan kongsikan mengenai blog, dan minggu-minggu yang akan datang juga kita akan congkilkan setiap topik, setiap platform dalam perniagaan internet. Dikatakan kan dalam perniagaan ni, biar kita ada banyak senjata, takkan kita kalau berperang lah contohnya kan, sebagai analogi saya perang, kalau kita masuk medan perang, takkan kita bawa setakat pedang saja. Bawa lah pedang ke, machine gun ke, kita bawa lah semua alat-alat, semua senjata macam siap dengan pelurunya sekali lah, jangan lupa kan. Okey, berapa episod semua sekali akan kita jangkakan? Okey, kita akan jangkakan, saya dah sediakan untuk 13 episod, dan selepas tu insyaAllah kita akan sambungkan lagi dengan topik-topik yang lain juga. Okey, dalam tempoh 13 episod akan datang ini, orang ramai yang ingin mengetahui dan belajar lebih lanjut lagi berkenaan dengan perniagaan dalam media sosial dan sebagainya ni. Apa selain daripada blog, apa lagi topik-topik lain yang mungkin Irfan akan sentuh? Okey, antara topik-topik lain, dia kena ada modul ni. Modul dia modul dia kita boleh sebutkan tentang modul dia, seperti modul Facebook yang amat popular sekarang. Kalau dilihat kan Zul, separuh penduduk Malaysia mempunyai akaun Facebook. Separuh penduduk Malaysia mempunyai akaun Facebook. Ini menunjukkan bahawa ianya amat penting untuk kita menjalankan perniagaan. Kalau kita tengok juga topik juga, saya akan kongsikan mengenai YouTube, di mana secara purata kan manusia suka tengok YouTube kan, dan dia lebih interaksi sebab apa? Dia ada bunyi, dia ada pergerakan, dia ada animasi, dan ini boleh meningkatkan kredibiliti sesuatu perniagaan tersebut. Topik seterusnya seperti Twitter, Instagram dan macam-macam lagi. Yang amat interesting juga topik Google Plus, di mana kalau kita lihat sekarang ni kan, rakyat Malaysia tak ramai yang menggunakan Google Plus. Okey, tetapi Google Plus ni dikira sebagai satu media sosial yang amat penting untuk perniagaan dalam jangka masa yang saya anggakan terdekat ini, oleh kerana Google Plus ni kan dia berkaitan dengan semua produk-produk Google, seperti boleh dikatakan blogger dikaitkan dengan Google sekarang, YouTube juga, dan Google tu sendiri, carian Google tu sendiri sekarang ni kan akan mendapatkan
result daripada Google Plus. So jadi bagi saya mereka yang menjalankan perniagaan internet belum lagi menggunakan Google Plus perlu rebut peluang yang diberikan dalam Google Plus itu sendiri. Dan insyaAllah itu juga antara topik yang saya akan sampaikan. Dia sebenarnya kan mengikut negara atau mengikut kawasan popularitinya sesuatu laman sosial tu. Kalau macam Tumblr kita tak ramai sangat yang ada akaun, macam Google Plus sendiri tak ramai sangat. Tapi kalau di Indonesia barangkali itu sebahagian daripada mereka tahu tentang apa yang ada dan mereka ada akaunnya. Jadi dengan media sosial yang ada saja sudah mencukupi ataupun kita perlu popularkan benda-benda yang baru lagi? Bagi saya memang kita kena popularkan benda-benda baru lagi. Sebab apa, kalau kita lihat kan media sosial itu sendiri, internet itu sendiri, dia tidak mempunyai batasan. Kalau kita gunakan apa yang kita ada di Malaysia ni sekarang, contoh betul apa yang Zul katakan tu, memang Facebook amat popular di Malaysia. Tetapi kan pernah saya ditemu untuk satu program di mana membincangkan bahawa pengguna Facebook yang paling top di Asia ni adalah Malaysia. Okey, bunyinya macam orang Malaysia ni suka sangat berFacebook kan. Tapi perbandingan tu tak tepat oleh kerana kita tak bandingkan, kita hanya membandingkan Facebook saja. Padahal di Jepun tak gunakan Facebook, mereka menggunakan Mixi. Di negara China pula mereka menggunakan Baidu. So jadi kan kalau kita compare Facebook saja mungkin tak kena, tetapi sebaiknya dekat situlah kalau kita boleh gunakan media-media sosial yang lain yang popular di negara-negara lain. Contoh sini popular dengan Instagram, tapi Pinterest tak berapa popular. Keduanya lebih kurang sama macam adik-beradik juga. Dan sebaiknya kita pun juga belajar juga Pinterest untuk nak kembangkan lagi perniagaan kita. Jadi kita kena kenal jugalah target ataupun sasaran pelanggan kita dekat mana dan siapa kan. Betul tu. Tak kenal maka tak cinta dalam perniagaan. Itulah dia. Okey, kita dah boleh jangkakan beberapa tajuk, beberapa perkara yang kita jangan sentuh banyak sangat hari ni kan. Sebab takut nanti kan orang tak itulah dia. Sebab hari ni merupakan hari pertama kita berkenalan dengan program strategi media sosial yang dibawakan oleh bernama Radio 24 untuk anda, dan pastinya ianya akan disiarkan setiap hari Rabu pada 5.15 minit petang. Jadi setiap minggu selama 13 minggu ini kita akan dapat belajar mengikuti tentang bagaimana kita boleh memulakan perniagaan kita dengan menggunakan media sosial yang ada. Jadi kena ikuti setiap kelas, setiap siaran kita. Sebaiknya kena ikuti setiap kelas, bawa buku nota, pegang buku nota, catat nota. Sebab apa kan, kalau kita tak catat nota, dikatakan kita akan lupa banyak informasi. Kalau kita setakat dengar saja, mungkin 90% daripada apa yang kita dengar kita akan lupakan. So jadi kalau kita tulis nota, kita akan ingat 100%. Tu yang kita nak tu, insyaAllah. Jadi yang sedang memandu jangan pegang kertas dengan pen pula. Tapi kita ada telefon kita yang canggih sekarang ni yang boleh rekod suara kan. Boleh. Jadi kita rekod. Betul tu. Dan juga jangan lupa kita juga mempunyai rakaman podcast di laman web bernama Radio 24. Tepat sekali. Jadi ini semua yang boleh anda jangkakan dalam program strategi media sosial yang mula siarannya pada hari ini dan pada minggu-minggu yang berikutnya setiap Rabu 5.15 minit petang. Baiklah, ini sedikit pandangan lah yang saya mahukan daripada Irfan. 2014 ni merupakan, orang kata, dunia yang sangat mencabar lah, tahun yang sangat mencabar. Jadi adakah perniagaan melalui media sosial ini masih lagi boleh pergi lagi, ataupun ini dah tepu juga ni? Okey, kat situ boleh katakan, nak dikatakan macam ni tau Zul. Saya dah 13 tahun lalu, masa tu saya di United Kingdom, saya belajar, saya bekerja kat sana. Saya dah mula, kalau nak beli barang-barang dapur, saya masuk online saja. Beli barang dapur dan beli beras ke, beli pisang ke, beli telur dan sebagainya, kita lakukan online saja. Di Malaysia sebenarnya kan baru tahun lepas mula diperkenalkan belian barangan dapur ni, yang popular dari pasaraya kita secara online. Maknanya kan kita, kalau dilihatkan 13 tahun dulu dah dimulakan di luar negara, tapi kita barulah mulakan. Sebenarnya itu ada kebaikan dan keburukannya. Kebaikannya adalah kita punya rakyat Malaysia sekarang ni dah mula membuka mata tentang peluang-peluang yang ada di perniagaan internet. Bagi mereka yang kata tepu, sebenarnya tak tepu lagi. Sekarang ni baru bermula. Baru bermula sebenarnya. Kalau Mak Saleh kata the tip of the iceberg. Baru bermula dan banyak lagi peluang-peluang yang ada. Kita tak perlulah tengok. Kalau kita tengok macam kadang-kadang kita dekat Facebook kan, ramai orang jual tudung, ramai jual orang kuih raya dan sebagainya kan. Memanglah kalau kita tengok macam tu memang dah tepu, tetapi banyak lagi
lagi topik-topik, banyak lagi bidang-bidang perniagaan yang masih terbuka lagi yang ramai orang tak lakukan. So jadi nasihat saya kat sini alang-alang adalah cuba lihat perniagaan yang belum ramai lagi lakukan di internet, dan kat situ mempunyai peluang untuk kita lagi mudah untuk berkembang. Tapi sekarang ni kan orang semua dah tahulah taktik-taktik dekat dalam Facebook. Contohnya kan kita mulakan dengan komen-komen biasa dulu, jangan jual barang lagi, jangan jual secara langsung. Kita komen secara biasa dulu. Lepas tu kalau boleh bagi hadis sikit ataupun kasih tips-tips dan sebagainya supaya orang ramai dan suka kepada page kita, barulah kita boleh jual barang secara perlahan-lahan. Jadi taktik-taktik tu semua orang dah tahu dah apa semua. Jadi macam mana? Okey, taktik itu satu perkara. Keduanya adalah sasaran. Memang ada banyak taktik kat luar sana nak meramaikan orang like kita kan. Tapi kat situ kita kena lihat juga bahawa kadang-kadang tak semestinya ramai orang like page kita, perniagaan kita akan berjaya. Apa yang penting adalah kita kena lihat sasaran kita, seperti lebih kurang apa yang kita bincangkan tadi tentang sasaran pasaran kita, di mana katalah contoh katalah kita dalam satu dewan menjual satu produk ni menurunkan berat badan. And then kita duk promote produk ni pada satu dewan tu ada 500 orang. Tapi pelbagai, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang orang saja mengacau, ada orang dari luar negara tak faham apa yang kita cakap. So jadi sesi petang dalam dewan yang sama, cuma kali ni 50 orang. Kalau tadi 500 orang, kali ni 50 orang. Cuma yang 50 orang ni adalah mereka yang memang nak menurunkan berat badan, ataupun mereka badan mereka besar, memang mereka nak menurunkan berat badan. So jadi kalau kita lihat macam ni, kita boleh katakan bahawa sesi petang tu lagi ramai kot. Kita boleh convert ataupun ubahkan pelanggan pelawat mereka yang dalam dewan tu menjadi pembeli. So jadi mengetahui teknik saja tak cukup, kita kena tahu juga cara nak mengenal pasti pasaran kita. Kita kena tahu juga bagaimana nak mengenali perniagaan kita, dan ini akan memudahkan lagi kita meningkatkan apa dikenal sebagai conversion rate ataupun cara nak ubahkan pelawat menjadi pembeli. Kena ubah ni. Jadi itu adalah antara target group yang kita sasarkan. Kita kena pasti dan kita promote. Betul. Tapi bagaimana dengan personal branding, penjenamaan itu sendiri melalui jejak digital di media sosial ini? Okey, personal branding adalah amat penting di media sosial. Sebenarnya media sosial ni kita jangan terlalu menjual sangat. Kalau kita terlalu menjual, orang tak suka. Kita pun kalau tengok kita ada Facebook, tengok kat Facebook kita orang duk menjual promote ni, promote tu, kita pun naik menyampah tengok kan. Betul. So jadi apa yang kita kena guna untuk media sosial ni, anggap media sosial itu maksud dia adalah untuk bersosial, bukan untuk menjual. Mindset orang yang masuk media sosial seperti Facebook, Twitter dan sebagainya adalah untuk bersosial, untuk berkongsi pendapat, untuk berkenalan, untuk nak enjoy. Kadang-kadang selalunya nak enjoy lah. Bila kita menjual, orang tak suka. So jadi fikirkan media sosial ni sebagai platform membina jenama kita. Itu lagi penting dari apabila jenama kita dah meningkat, dan lagi mudah jalannya untuk kita mempromosikan perniagaan kita. So kalau kita nak lihat secara rata, perbanyakkan membina jenama dan kurangkan sebenarnya menjual produk kita. Okey, baik. Selepas ini kita nak tahu juga dalam program ini kabarnya ada tetamu-tetamu yang akan Irfan sendiri bawakan dan temu bual. Siapa agaknya tokoh-tokoh yang akan Irfan bawa nanti dalam siaran ini. Jadi terus setia bersama dengan kami di Bernama Radio 24. Seketika nanti kita akan bawakan informasi berkenaan dengan hal itu. Terus bersama kami. FM 93.9 di Lembah Kelang, FM 107.5 di Johor. Inilah Bernama Radio 24. Jadilah seorang yang sentiasa memperbaiki diri, memperbaiki fikiran dan amalan. Seorang yang positif sentiasa percaya kepada keupayaan dirinya sendiri dalam persaingan yang sihat di mana sahaja dalam kehidupan peribadi atau kerjaya. Saya, Profesor Dr. Durisha Idrus, Naib Presiden KPJ Healthcare University College. Benua Amerika Selatan sehingga kini memiliki 7 juara keseluruhan sepanjang 18 edisi perlumbaan letua di Langkawi. Bermula dengan Hernan Dario Munoz pada 2002, pelumba Colombia dan Venezuela menguasai LTDL dalam 5 edisi terakhir, dengan juara 2013 dimiliki Julian Arredondo yang mewakili pasukan Nipo de Rosa. Cuaca panas adalah satu perkara normal di negara kita, tapi cuaca panas boleh memberi tekanan fizikal dan kesan terhadap kesihatan tubuh kita. Cuaca panas boleh menyebabkan sakit kepala, keletihan, kurang fokus, pening, lemah otot, kekejangan, mual dan muntah serta nyah hidrat. Kepanasan yang melampau juga boleh mengakibatkan strok haba yang boleh menyebabkan maut. Oleh itu,
Untuk mengelak simptom-simptom cuaca panas tadi, anda perlu minum air kosong yang banyak atau minum minuman isotonik kerana ia boleh menggantikan garam dan mineral yang hilang semasa berpeluh. Anda juga perlu memakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar dan kurangkan aktiviti luar rumah. Kekalkan amalan hidup sihat, kekal berinformasi bersama-sama bernama Radio 24. 5:30 petang. Mangsa pemerdagangan manusia yang tidak memerlukan perlindungan dan penjagaan lanjut dibenar mula bekerja mulai 1 Mac. Peraturan baru itu hanya meliputi kes pertikaian tentang gaji, upah dengan syarat mangsa tidak mengalami kecederaan fizikal. Kematian seorang tahanan dalam lokap berpusat Balai Polis Bayan Baru di Pulau Pinang Sabtu lepas adalah kerana penyakit asma dan bukannya disebabkan anggota polis seperti didakwa pihak tertentu. Punca kematian tahanan itu juga telah disahkan oleh doktor yang menjalankan bedah siasat terhadap mayat lelaki terbabit di Hospital Pulau Pinang. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB dan Pertubuhan Penyelidikan Bangunan United Kingdom menandatangani MOU di bidang pembinaan mampan. Menteri Kerja Raya Datuk Fadilah Yusof berkata MOU itu penting kerana industri pembinaan perlu mewujudkan perikatan strategik dengan sektor pembinaan di negara maju. Negara demokrasi terbesar di dunia, India, akan mengadakan pilihan raya selama 5 minggu bermula 7 April depan. Pengundian untuk memilih 543 anggota parlimen akan diadakan dalam 9 fasa sehingga 12 Mei. Dan akhir sekali, laporan sukan pelumba Balkin Theo Bos muncul juara peringkat ke-7 pada perlumbaan Letua Langkawi 2014 dari Kota Tinggi ke Pekan hari ini. Tempat kedua disandang pelumba Orica Greenwich Aidis Kropis, manakala Leonardo Duque daripada pasukan Colombia di kedudukan ketiga. Sekian 5 utama untuk waktu ini. Teruskan mendengar bernama Radio 24 Berita Pantas, info berterusan. Lembah Kelang FM 93.9. Semakin ramai menggunakan media sosial sebagai platform bagi melariskan perniagaan dan membina jaringan. Zaman telah berubah, medium komunikasi juga turut berubah. Media sosial adalah untuk semua. Terdapat pelbagai jenis perniagaan internet. Ada yang telus namun banyak juga yang scam. Jadi, bagi anda yang ingin mengetahui tip-tip dan cara bagaimana ingin membina perniagaan internet di samping strategi media sosial, dengarkan program Strategi Media Sosial atau SMS setiap hari Rabu bermula pukul 5.15 hingga 6 petang bersama saya Irfan Khairi, pastinya di bernama Radio 24. Kita kembali semula dalam program yang dipanggil Strategi Media Sosial di bernama Radio 24 ataupun ringkasnya kita sebut SMS. Ini sesuai sangatlah dengan media sosial yang ada sekarang ni. Bukan hanya SMS lagi, dah ada WhatsApp, dah ada WeChat, dah ada macam-macam lagi lah. Jadi ini semua medium ataupun ini semua saluran yang boleh anda gunakan untuk merangsangkan lagi jualan anda ataupun perniagaan anda. Baik, semua orang kenal dengan Irfan Khairi. Siapa yang tak kenal dengan Irfan Khairi kan? Tapi mungkin orang nak tahu latar belakang Irfan Khairi sendiri dalam bidang media sosial. Dah berapa lama pengalaman? Memang ada perniagaan sendiri ke dalam media sosial? Macam mana? Okey, saya dah mulakan perniagaan internet sejak tahun 2000 lagi. Masa tu saya baru tamat belajar di United Kingdom dan perniagaan saya yang pertama adalah menjual peta Malaysia. Nah, zaman tu tahun 2000 tu tak, media sosial tak popular lagi, tetapi kita ada blog, dan blog seperti saya sebutkan tadi adalah antara media sosial yang terawal di dunia. So jadi kan antara teknik saya menggunakan menjual peta Malaysia tu, saya menggunakan blog jugalah. Tapi kalau pendengar-pendengar Radio 24 jangan pergi jual peta pula sekarang, sebab sekarang dah ada Google Map kan. Memang tak laku dah. Tak laku dah, dah tak jalan dah. Masa tu Irfan jual peta dekat orang Malaysia sendiri ke? Tak, jual peta untuk orang luar negara. Kalau orang Malaysia juga tak laku juga, sebab peta yang dijual dia sama je peta-peta yang kita nampak dekat Petronas ke stesen minyak tempatan kan. Sama je peta macam itulah yang saya jual di internet, tetapi khusus pada orang-orang di luar negara. So, jadi itu antara pengalaman saya pertama
lama dalam perniagaan internet sejak tahun 2000 lagi, dan alhamdulillah sejak tu memang tak toleh ke belakang saya dengan internet saja. Sebab apa, saya lihat bahawa perniagaan internet ni adalah kos dia adalah rendah dan boleh dimulakan oleh sesiapa sahaja, dan pada kos yang rendah tersebut juga kita boleh capai pasaran sehingga antarabangsa, antara nak dengan tak nak saja, antara tahu dengan tak tahu saja cara je. Dan insyaAllah melalui program SMS di Radio 24 kita akan kongsikan teknik-teknik bagaimana kita boleh mulakan perniagaan, dapatkan lebih ramai pelanggan, dan juga insyaAllah akan melipat kali gandakan keuntungan perniagaan kita. Okey, adakah dengan jual peta tu menjadikan Irfan Khairi jutawan? Okey, tak. Kalau nak lihat kan, saya ada banyak perniagaan ketika tu. Menjual peta sebenarnya adalah antara salah satu perniagaan kita. Antara kekuatan perniagaan internet selain daripada kos dia rendah adalah ianya fleksibel untuk kita menjalankan 5, 6, 7, 8 atau berapa saja perniagaan dalam satu waktu. So jadi pada tahun 2000 hingga 2002 macam tu, saya mempunyai lebih kurang 8 perniagaan di internet. Wow. Antara perniagaan saya ada yang menjual produk seperti peta, menjual buku agama, dan juga ada yang perkhidmatan seperti mereka cipta logo, mereka cipta laman web dan sebagainya. Masa saya belajar dulu pun saya belajar dalam bidang design, dalam bidang reka cipta. So jadi antara perniagaan saya adalah mereka cipta cover buku pun ada, dan sebenarnya yang cover buku itulah yang mencecah perniagaan cover buku tu mencecah 1 juta dalam masa 3 tahun. So gabungan beberapa perniagaan lain alhamdulillah dapat lebih lagi, tetapi yang mencecah 1 juta yang pertama adalah reka cipta cover buku sebenarnya, dan itu sasaran dia adalah sasaran antarabangsa. Okey, itu yang dilalui oleh Irfan dalam bidang media sosial sehinggalah hari ini. Macam mana agaknya Irfan sendiri mengemas kini maklumat, ataupun yalah, ada orang macam maaf cakap bayar Irfan macam dah tak kuasa lah nak main-main Facebook lah, jadi mereka tak dapat nak keep track semua benda kan. Betul. Macam kalau Facebook je lah, ini sekarang kejap-kejap keluar yang baru, ada lagi nak belajar baru pula dah kena kan. belajar pula. Jadi terkial-kial sikit nak belajar. So kalau dilihat kalau masa katalah 10 tahun dulu lah, masa saya mulakan perniagaan internet, memang tak ada pilihan, kita sendiri kena kemas kini satu blog. Kemudian kalau kita gunakan media yang lain, chatting, kita kena kemas kini yang itu. So jadi perjalanan saya dulu sebenarnya lagi susah daripada sekarang ni. Kalau dulu memang saya tidur pun dalam 3-4 jam sehari tidur. Buat depan komputer saja. Tapi zaman sekarang ni dah ada banyak apps, dah ada banyak perisian, dah ada banyak perkhidmatan online. Contohnya seperti Hootsuite. Hootsuite.com ni kan adalah satu perisian untuk menguruskan kiranya media-media sosial. Contohnya kalau kita menggunakan Facebook, Twitter, Google Plus ataupun Instagram dan sebagainya, dengan hanya mempunyai satu akaun Hootsuite ni kan, kita boleh uruskan ke semuanya. Tak kira lah berapa banyak kita ada Facebook punya page, berapa banyak kita ada Twitter punya akaun untuk beberapa jenis perniagaan, dan dengan hanya satu platform ni kita boleh menguruskan ke semuanya dan menjimatkan banyak masa kita. So ini pun antara teknik dan tip-tip yang saya akan kongsikan di program SMS Strategi Media Sosial di Radio 24 untuk minggu-minggu yang akan datang. Bagaimana nak menggunakan masa kita yang singkat tetapi boleh melakukan multitask, banyak kerja dalam satu waktu. Irfan, dengan menjalankan perniagaan secara dalam talian online business ini, adakah yang menjadi persoalan sudah pastinya persepsi tentang kualiti itu sendiri? Bagaimana Irfan menjelaskan ini kepada pelanggan? Contohnya mungkin saya inginkan produk peta, saya akan tanya Irfan bagaimana dengan kualiti ataupun dengan detail peta itu. Okey, apa yang menariknya tentang SMS Strategi Media Sosial ni, kita tak hanya fokus kepada media sosial sahaja, kita juga akan kongsikan juga teknik perniagaan internet yang lain seperti teknik menggunakan email, teknik menggunakan laman web, bagaimana nak ubahkan persepsi mereka yang memasuki laman web kita untuk meningkatkan kepercayaan pada kita, meningkatkan kredibiliti kepada kita dan boleh membeli produk kita. Antara tekniknya adalah seperti meletakkan gambar kita sendiri. Sebab utama orang tak membeli di internet adalah orang tak yakin dengan kita, orang tak percayakan kita. So jadi kita perlu ikuti, kita cuba mimikkan apa yang kita lakukan offline. Bila orang berjumpa, orang nampak muka kita, orang yakin dengan kita. Di online orang tak jumpa. So jadi sekurang-kurangnya letak gambar. Dengan hanya meletakkan gambar kita di laman web kita, kepercayaan akan meningkat 4 kali ganda. Itu baru gambar. Apa kata kalau kita letakkan satu klip YouTube mengenai kita, menjelaskan mengenai produk kita, ini akan meningkatkan lagi banyak lagi kepercayaan orang. So jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita cuba menggunakan platform-platform yang ada, seperti YouTube, seperti Facebook, seperti Instagram dan sebagainya kan, untuk meningkatkan lagi apa yang seperti Amal sebutkan tadi, meningkatkan lagi jenama kita, untuk bila orang yakinkan dengan jenama kita, itu memudahkan lagi orang membeli daripada kita.
Okey, baik. Kita berbalik kepada branding itu sendiri. Bila kita cerita tentang branding, tentu kena ada nama. Contohnya mungkin kita boleh cakap buku Amar ataupun mungkin teknik Irfan. Orang okey, berbanding buku Amar dengan teknik Irfan, tentu orang sudah kenal Irfan. Nama itu sendiri, adakah ianya memainkan peranan penting dalam penjenamaan? Ya, nama memainkan peranan yang penting dalam penjenamaan. Ada nama yang mudah diingat, ada nama yang mudah kita lupa. Ada nama yang sedap kita dengar, ada nama yang tak sedap kita dengar. Tapi semua tu adalah subjektif. Tetapi ada teknik, ada tip bagaimana nak bagi satu nama tu sedap didengar. Antara contohnya adalah cuba ulang huruf. Beberapa huruf yang sama beberapa kali dalam sesuatu nama. Contohnya Irfan Khairi, huruf I tu diulang dalam 3 kali, R tu diulang dalam 2 kali, huruf A ada dalam 2-3 kali kot dalam Irfan Khairi. So jadi bila ulangan huruf tu, itu membuatkan sesuatu nama tu mudah untuk orang ingat dan bunyi sedap di telinga prospek kita. So jadi kalau kita cuba fikirkan apa jenama-jenama yang kita selalu dengar, jenama minuman, jenama kereta, jenama penerbangan. Sebenarnya kan mereka mempunyai ulangan huruf dalam nama tersebut. Itu merupakan satu teknik, satu strategi bagaimana kita boleh memudahkan orang ingat. Okey, dan adakah slogan juga boleh membantu perniagaan kita di dalam talian? Sebab dalam talian kan dia bukan fizikal. Ya, slogan juga boleh membantu. Maksud jenama, kalau kita kupaskan maksud jenama, sebenarnya kan maksud jenama adalah pengalaman keseluruhan. So jadi bila jenama ni termasuklah dengan logonya, dengan slogannya, dengan warnanya, dengan cara penyampaian kita sendiri sebagai personality ataupun sebagai pemilik perniagaan. Bila saya sebut personality, tak semestinya orang-orang glamour macam Zul seperti Amar kan. Personality kita sebagai usahawan, tak kira lah apa saja kita jual, kita sendiri adalah personality kepada perniagaan kita. Itu adalah jenama kita juga. So jadi fahami konsep apa maksud dia jenama, dan ini juga kita akan sampaikan. Sebab apa, media sosial ni adalah untuk membina jenama perniagaan kita, dan itu akan membantu untuk lagi mudah orang yakini perniagaan kita dan mempercayai kita sendiri. Okey, baik. Irfan pernah ke udara ataupun mengemudikan rancangan di bernama Radio 24 sejak tahun 2007 hingga tahun 2012. Bagaimana perkembangan perniagaan Irfan Khairi sejak kemunculan dan sekarang ini? Okey, alhamdulillah perniagaan saya bertambah maju. Sebab apa? Perniagaan ni kita mengikut kita punya pengalaman. Tak semestinya kita ada sijil, tak semestinya kita masuk universiti, kita khatam buku tebal-tebal dari universiti, dapat sijil, graduate dan sebagainya untuk berjaya. Perniagaan ni kan bagi saya, kalau kita ada beberapa tahun pengalaman, itu dapat memperbaiki diri kita sendiri. Kalau seseorang tu yang bukan nak kata jangan pergi masuk universiti, tidak. Kalau seseorang tu katalah belajar dalam masa 3-4 tahun katalah di universiti, contohnya 3-4 tahun, dan seorang lagi tu mempunyai pengalaman 3-4 tahun tak masuk universiti tapi pengalaman perniagaan 3-4 tahun, ya itu pun dah sama juga. Itu pun dah boleh dikira sebagai satu untuk membantu perniagaan. So jadi sejak tahun 2007-2012 dari segi perniagaan saya alhamdulillah berkembang, dan sekarang ni saya mengendalikan program diploma profesional perniagaan internet dan strategi media sosial di Open University bersama IPD, dan saya menghasilkan modul dan juga saya sebagai pesyarah untuk program tersebut. Baik, 0326927939 bersama-sama dengan Irfan Khairi sehingga pukul 6 petang nanti. Jika sekiranya anda mempunyai sebarang pandangan ataupun soalan, anda boleh tanya sendiri kepada Irfan Khairi, tapi bukanlah secara topik-topik yang akan dibawakan pada minggu-minggu seterusnya, sebab ini hanyalah program pengenalan kan Zul? 0326927939. Baik, macam Irfan sebut tadi, Irfan juga ada kelas ataupun memang mengajar di college tertentu, di universiti tertentu. Baik, jadi adakah modul yang sama juga akan diterapkan nanti dalam perbualan kita dalam episod-episod akan datang? Okey, ada antaranya kita akan terapkan, ada juga yang saya akan tambah lagi, ada juga yang dikurangkan juga. So jadi eksklusif jugalah kat sini. So jadi eksklusif jugalah hanya di Radio 24. Jadi tak perlu nak bayar yuran banyak-banyak, hanya dengarkan kami di bernama Radio 24 setiap hari Rabu 5.15 petang, SMS Strategi Media Sosial. Baik, dalam pemerhatian Irfan kan, dah macam-macam perniagaan ada dah di internet ni. Orang jual tudung tu memang dah biasa sangatlah dah kan. Orang jual kuih, jual kek, macam-macam pun kita boleh nampak di Instagram saya, macam-macam gambar orang berniaga. Apa lagi yang kurang? Okey,
pepatah Melayu kata apa, jauh perjalanan luas pemandangan. Di internet tu sendiri kan kita boleh berjalan jauh, kita boleh masuk laman web luar negara, kita boleh masuk laman web mana sahaja, dan kita cuba dapatkan idea-idea yang ada di luar negara yang belum ada lagi di Malaysia. Contohnya macam baru-baru ni saya ternampak satu laman web ni di mana dia menjual t-shirt. Okay, sekali lagi kalau t-shirt kat Malaysia ni dah biasa juga kan, ramai dah orang buat printing t-shirt dan sebagainya, tetapi dia buat lain sedikit. Apa dia lakukan adalah dia buat t-shirt di mana sesiapa saja boleh reka cipta design pada t-shirt tersebut, dan mereka ni akan jadi sebagai perkataan yang saya nak kongsikan sekarang ni dikenal sebagai dropship. Okay, maksudnya di mana ia menjadi satu hub untuk sesiapa saja hantar design dan mereka akan menjualkan t-shirt tersebut kepada sesiapa sahaja. Kalau di Malaysia ramai orang macam order t-shirt, dapat t-shirt, dia dapat, kemudian mereka akan jual sendiri t-shirt tersebut ataupun guna sendiri. Tetapi ia menjadi satu hub di mana terdapat banyak t-shirt, banyak design di hub tersebut, dan di mana mereka menghasilkan laman e-commerce ataupun laman e-niaga untuk menjual t-shirt yang direka ciptakan. So mungkin sesuatu idea tu adalah idea yang sama, cuba cari sedikit kelainan, dan kelainan ni tak semestinya banyak. Kadang-kadang dalam 10% kelainan pun boleh menghasilkan satu perniagaan yang biasa tu menjadi satu perniagaan yang luar biasa. Macam sekarang hari ni pun ada orang jual popcorn melalui media sosial kan. Betul. Itu pun mungkin secara dropship juga, sebab bukan orang tu yang nak hantar kepada kita, sebab ianya mungkin jauh, tapi ada center-center tertentu, pusat-pusat tertentu yang akan hantar bekalan tu kepada kita. Mereka hanya menyampaikan pesanan tersebut kan. Betul. Ini Zul sebut tentang popcorn, saya teringat curry puff. Saya tak tahu kenapa popcorn Malaysia teringat curry puff. Teringat ada seorang kawan saya, dia menjual curry puff melalui internet pun dia jual. Tetapi kan kalau curry puff memanglah satu industri yang ramai orang dah lakukan, kerana nak hasilkan curry puff tu kena ada satu mesin tu taklah mahal sangat. Industri luar bandar ramai orang dah guna membuat perniagaan curry puff frozen dan sebagainya. Tapi kawan saya ni kan dia mengambil konsep yang lain sedikit, di mana curry puff ni inti dia bukanlah inti yang biasa kita makan tu. Inti dia adalah western food, seperti cheese and onion ke, spaghetti bolognese ke, dan mashed potato dalam curry puff tersebut. So jadi itu maksud saya dengan cuba cari kelainan. Dengan apa yang kita ada sekarang ni, bila kita hasilkan kelainan, dan kat situ kita dah tak ada pesaing dah. Produk yang sama tetapi cari sedikit kelainan. So itu yang kita nak cuba membantu juga pendengar Radio 24 untuk pinpoint apa perniagaan yang boleh kita mulakan di internet. Baik. Tadi kita nak tanyakan tentang senarai orang-orang yang akan Irfan bawakan untuk ditemu ramah dan juga berkongsi pengalaman dan pendapat kan dalam siaran program SMS ini. Siapa agaknya? Okey, antara yang saya akan jemput, sebenarnya kalau ikut senarai saya tu ada banyak dah saya nak jemput, tapi saya belum bagi tahu lagi mereka. nak sebut nama pun belum lagi, tapi insyaAllah pada minggu hadapan kita akan kupaskan topik mengenai blog, dan tetamu saya adalah saudara Muhammad Zulfadli yang merupakan seorang blogger dan usahawan internet sejak tahun 2005 lagi, dan beliau memang seorang tenaga pengajar dalam bidang perniagaan internet dan media sosial juga, dan mempunyai banyak tip-tip. Kalau ikutkan Zulfadli ni, dia punya blog ni lagi awal daripada blog saya. So itu yang saya akan panggil pakar-pakar dalam bidang masing-masing ke Radio 24 untuk kongsikan pengalaman mereka dan juga tip-tip bagaimana nak menghasilkan blog yang terbaik, dan lebih penting lagi blog tu boleh mengubahkan pelawat menjadi pembeli. Menarik juga tu Zul kan. Kita kena kreatif, kita kena berinovasi. Saya tertarik dengan apa yang Irfan katakan, dropship. Tadi katakan tentang dropship idea sahaja, kita hantar idea ke tempat printing baju tu, dia orang akan buat dan jualkan. Tapi ada juga untuk produk-produk, mungkin contoh Irfan ada produk peta, saya tak ada produk peta, tapi saya kata Irfan, saya nak tolong awak jualkan. Adakah ini juga akan membantu meningkatkan jumlah ataupun volume perniagaan kita ke satu tahap yang tertentu? Okey, ia bergantung. Kalau kita sebutkan dropship, sebelum tu kalau pendengar-pendengar Radio 24 tak tahu apa tu dropship. Dropship ni macam ni, dia ada satu syarikat ni, di mana syarikat tu kan dia mengambil jenama-jenama daripada syarikat-syarikat lain. Jenama-jenama mungkin popular, mungkin kurang popular, tapi kan satu syarikat ni kan dia ada banyak jenama yang berlainan. So kita sebagai usahawan, apa yang kita boleh lakukan adalah kita boleh sertai syarikat tersebut, syarikat dropship ni, dan di mana mereka akan menjual produk tu pada harga borong kepada kita. Tetapi
bila kita membeli produk tu secara harga borong daripada mereka yang menghantar produk tu terus kepada pembeli kita. Itu maksudnya dropship. Dropship merupakan satu sistem di mana amat popular juga di internet. Kalau kita lihat laman-laman web seperti eBay, ramai yang menjual produk-produk yang berjenama. Okey, tak semestinya mereka sendiri yang mempunyai produk tersebut dan mereka hantar produk tersebut, tetapi apa yang mereka lakukan adalah menyertai satu syarikat dropship di mana bila ada pesanan, mereka akan lakukan pesanan kepada syarikat dropship dan syarikat dropship yang akan menghantar kepada pembeli. Mana nak dapat untung dia adalah syarikat dropship akan jual pada harga borong. Contoh harga borong tu RM100, tapi yang penjual di eBay ni contohnya boleh menjualkan produk tu pada harga RM200. So bergantung juga kepada teknik, pada strategi, jenis dropship yang kita lakukan, ia akan menentukan sama ada perniagaan kita boleh berjaya ataupun tidak. Okey, adakah penajaan juga wujud dalam terma perniagaan secara dalam talian? Penajaan bagaimana Zamar? Mungkin saya ada satu baju, syarikat yang membuat cetakan baju, kemudian saya buat tajaan. Contohnya, okey, Zul hari ni ke udara dengan baju tajaan daripada Amar Online Printing. Okey, sebaiknya memang begitu. Bila kita rujuk balik maksud jenama tadi, jenama ni kan antara betul lah, nak sebut orang tak betul, nak buat program pula tu ya. Antara kegunaan antara cara kita nak meningkatkan jenama kita adalah untuk mengulangkan mesej perniagaan kita berkali-kali. Saya selalu ada satu istilah Inggeris ni adalah 6 till it sticks, iaitu 6 kali dan benda tu akan melekat dengan kita. So jadi mesej perniagaan kita cuba sampaikan dengan pelbagai medium, sama ada melalui media sosial, melalui offline, melalui brosur ataupun menaja sesuatu. Kalau seseorang tu ataupun prospek kita dapat lihat jenama kita berulang kali melalui media-media yang berlainan, dan ini akan meningkatkan jenama perniagaan kita. Dan satu idea ataupun satu pendekatan yang baik juga adalah jangan mengharapkan satu saja. Seperti Zul sebutkan tadi, ada orang fokus pada Facebook saja. Okey, tapi kalau kita fokus pada Facebook, kita gunakan Google Plus, kita gunakan Twitter, gunakan email, gunakan blog, kita punya perniagaan tu kan akan boleh katakan akan menggandakan lagi jenama perniagaan kita. Di dalam promosi suatu perniagaan, 1 tambah 1 tak sama dengan 2. Kalau biasanya 1 tambah 1 tak memanglah 2 kan. Apa maksud 1 tambah 1 tak sama dengan 2 adalah kalau kita promosi perniagaan kita di Facebook, kemudian kita hantar business card kita ataupun prospek kita mendapat business card kita, jenama kita tu akan meningkat. Bukan 2 kali ganda saja, tetapi berganda-ganda. Sebab apa? Mereka dapat pendedahan di Facebook dan juga kad bisnes. Cuba bayangkan kalau dia dapat lihat Zul duk pakai baju Amar Online, kat situ lagilah bertambah jenama kita. Sebab apa? Dah ada 3 medium dah kita gunakan, dan ganda jenama kita tu akan berkali-kali ganda. Bukan setakat 3 tetapi berkali-kali ganda lagi. Sekarang trend yang orang ramai guna sekarang ni ialah minta blogger-blogger yang ramai pengikut ni tolong reviewkan sedikit tentang produk kita. Lepas tu kalau tak pun tolong letakkan gambar ni, repost balik di Instagram awak, sebab awak ada 100,000 orang pengikut. Kan? Jadi tapi adalah bayaran-bayaran tertentu yang diberikan kepada blogger ni. Itu merupakan satu perkembangan yang baik ataupun tidak? Itu merupakan perkembangan yang baik sebenarnya, kalau saya lihat. Tetapi kan dari segi blogger juga mereka perlu mempunyai integriti. Contohnya kalau produk tu bagus, memanglah boleh puji melambung produk tu bagus. Tetapi ada juga blogger-blogger hanya sekadar nak dapatkan wang daripada penajaan tersebut. Produk yang tak bagus pun dia kata bagus. Dan jadi kat situ bergantung pada integriti, kepercayaan orang kepada mereka orang yang mereka ikut tu lah. Betul. So jadi dekat sini juga tapi kalau kita lihatkan bahawa media sosial ni, pengguna internet makin lama makin bijak. Sekarang ni ramai yang bijak. Mereka dapat lihat dapat menggesan. Ini bukan asli ni pandangan dia ni. Ini sebab dibayar ni. Betul. Jadi kena bijak jugalah. Macam Irfan sendiri terima penajaan. Irfan ramai pengikut juga ni. Saya juga terima juga penajaan, dan kadang-kadang kalau macam produk tu bagus, saya akan turut mempromosikan. Tetapi kadang-kadang kalau produk tu bagus, tak dapat penajaan pun saya promosikan juga. Tak semestinya, sebab bukan itu cara saya menjana pendapatan.
Okey, baik. Irfan, adakah sebagai seorang blogger, ranking Alexa itu juga penting? Ranking Alexa adalah penting dari segi untuk kita fahami kedudukan kita bagaimana. Untuk pendengar Radio 24 kalau tak tahu apa tu maksudnya Alexa ni adalah satu sistem ranking ataupun untuk mengetahui sama ada kita ni popular ataupun orang lain lagi popular daripada kita. So kita boleh menggunakan www.alexa.com. Ia merupakan satu boleh dikatakan satu untuk memberitahu kita sebagai blogger di mana kedudukan kita. Kalau kita lihat di Alexa, mungkin pesaing-pesaing kita ni lagi tinggi ranking mereka. Okay, so kita tahulah artinya kita kena perbaiki diri kita sendiri, perbaiki blog kita, letak isi kandungan yang lebih hebat lagi, yang lebih menarik lagi, supaya ranking kita lagi ramai orang melawat dan ranking kita ni meningkat. So jadikan boleh dikatakan Alexa ni adalah satu tempat untuk kita mengetahui kedudukan kita bagaimana. Dan bila kita tahu bagaimana, kita tahulah memperbaiki kita punya blog. Okey, baik. Dan begitu juga dengan blog yang mesra SEO mungkin? Betul tu. Dan zaman sekarang SEO maksudnya Search Engine Optimization, artinya kan apabila orang melakukan carian kita di Google, kenapa kita selalu sebut Google saja, sebab 90% pengguna internet menggunakan Google, kita nak jumpa laman web kita di depan enjin pencari seperti Google. Dan ini merupakan satu promosi secara percuma. Kalau kita lihat Google tu sendiri bila lakukan carian, belah kanan kadang-kadang ada keputusan dalam kotak-kotak. Tapi belah kiri yang tak dalam kotak tu adalah keputusan yang percuma. So kita kena tahu juga bagaimana sebenarnya untuk mendapat di tempat pertama ataupun muka surat pertama Google, supaya kita dapat lagi ramai pelawat ke laman kita, dan lagi ramai pelawat, lagi ramailah kita dapat pelanggan. Adakah nanti Irfan akan berkongsi tip untuk mendapat SEO yang paling tinggi? Ya, itu pun adalah antara tip-tip juga, dan insyaAllah tip SEO atau Search Engine Optimization akan dikongsikan pada minggu depan. Jadi pendengar-pendengar Radio 24 jangan lupa SMS Strategi Media Sosial pada setiap Rabu 5.15 petang. Baik, Zul, mungkin sebarang persoalan yang ingin dikongsikan, anda boleh hubungi kami di 0326927939. Itu akan berlangsung minggu depan secara rasminya. Hari ini pengenalan bersama dengan Irfan Khairy. Apa dia tadi, Zul? Saya maksudkan untuk pendengar. Itulah saya sebenarnya banyak belajar daripada Irfan sendiri. Banyak perkara. Dulu sejak tahun 2007 kita bermula dalam program yang kita bawakan di Bernama Radio 24 sendiri pun kita banyak belajar. Dan kali ini muncul kembali dengan lebih fokus lagi tentang perniagaan dalam talian ini. Jadi ikuti program ini setiap Rabu 5.15 petang. Baik, Irfan, bagaimana agaknya Irfan ingin kekalkan pendengar-pendengar kita ni untuk terus mengikuti program ini sehinggalah episod yang terakhir, mungkin 13 episod, dan lepas tu sambung lagi untuk musim yang berikutnya. Okey, bagaimana saya akan cuba kekalkan adalah melalui saya punya Facebook dan juga Facebook di Radio 24. Kita akan ada sedikit pertandingan competition untuk menambahkan lagi interaksi antara pendengar dan juga kita di Radio 24, dan ada juga hadiah-hadiah juga akan dimenangi oleh pemenang-pemenang yang dipilih. So jadi bukan saja mendapat ilmu, insya-Allah boleh mendapat hadiah juga bila kita ikuti setiap episod. Dan tapi lagi pentingnya bukan saja hadiah lah, lagi pentingnya adalah ilmu kita tu. InsyaAllah anda boleh gunakan untuk meningkatkan lagi perniagaan anda. Bagi anda yang belum ada perniagaan, insyaAllah sekurang-kurangnya dalam masa beberapa minggu akan datang, kita cuba mulakan satu perniagaan kita sendiri dan menjana pendapatan kita. Mungkin minggu yang ketiga kita bersama dah boleh buka perniagaan sendiri. Dah boleh buka perniagaan dan boleh menjana pendapatan, insyaAllah. Okey Irfan, terima kasih banyak-banyak. Rasanya memang tak sabar lagi untuk menunggu pada minggu depan, pada hari Rabu, seminggu lagi untuk kita ikuti dan program SMS ini dan dapatkan tips-tips yang berguna untuk kita yang sentiasa melayari media sosial ni. Daripada melayari media sosial saja-saja tak dapat apa-apa manfaat, lebih baik kita lakukan sesuatu untuk nambah pendapatan kita. Maklumlah zaman sekarang ni harga semua barang naik kan. Jadi ini masanya untuk kita jana pendapatan lagi. Baik, terima kasih Irfan. Kita jumpa lagi minggu depan dalam program SMS Strategi Media Sosial yang akan dikendalikan oleh Irfan sendiri. Semakin ramai menggunakan media sosial sebagai platform bagi melariskan perniagaan dan membina jaringan. Zaman telah berubah, medium komunikasi juga turut berubah. Media sosial adalah untuk semua.
Terdapat pelbagai jenis perniagaan internet. Ada yang telus namun banyak juga yang scam. Jadi, bagi anda yang ingin mengetahui tip-tip dan cara bagaimana ingin membina perniagaan internet di samping strategi media sosial, dengarkan program Strategi Media Sosial atau SMS setiap hari Rabu bermula pukul 5.15 hingga 6 petang bersama saya Irfan Khairi, pastinya di Bernama Radio 24. Jujurlah sayang, aku tak mengapa, biar semua jelas tak berbeda. Jika nanti aku yang harus pergi, ku terima walau sakit hati. Tanpa berusaha, kita tidak akan tahu nasib kita akan seperti apa. Hal ini berlaku kepada saya. Dulu saya mencari rezeki sebagai bartender, kerja yang ditentang keluarga. Namun saya yakin, kalau niat kita baik, semuanya akan mendapat balasan yang baik satu hari nanti. Saya kini bahagia dan gembira bersama teman-teman dan keluarga yang memahami karir dan senantiasa menyokong. Pesanan untuk tidak mengalah dan berusaha keras ini dari saya, Ruri Republik Band, untuk Bernama Radio 24. Ceritera Malaysia. Menara Berkembar Petronas dimulakan pembinaannya pada 1 Januari 1992 dan dirasmikan pada 31 Ogos 1999. Bangunan 88 tingkat ini direka menggunakan variasi motif yang sering ditemui dalam seni bina Islam sebagai cerminan dan simbol agama Persekutuan Malaysia. Apabila Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) di Amerika Syarikat mengiktiraf KLCC sebagai bangunan tertinggi di dunia, ia mengatasi rekod yang dipegang selama 25 tahun oleh Menara Sears atau kini dikenali sebagai Menara Willis di Illinois, Amerika Syarikat. KLCC memegang rekod tersebut selama 6 tahun sebelum dipintas oleh Menara Taipei 101 di Taiwan. Sejak itu juga, negara-negara Asia yang lain turut membina bangunan mercu tanda dunia. Sehingga kini, 9 daripada 10 bangunan tertinggi di dunia terletak di benua Asia. Menara Berkembar Petronas masih lagi memegang rekod sebagai menara berkembar tertinggi di dunia.